nikah ngejing. Apa hukum menggunakan janggut yang belum berubah? Jumhur ulama kata haram. Ada seorang ustaz mengajar katanya jika kita makmum masbuk rakaat lepas pada imam salam, kita wajib bangun terus. Jika sengaja duduk lama lebih kadar baca tayat wajib, maka batal solat. Soalannya, kalau masa itu dari salam pertama imam atau salam kedua imam. Ada orang kata bila imam salam dah, kita masbuk terus kena bangun lalu. Nampak? Perkataan ini salah. Kena tengok dulu apa benda dia buat pada ketika itu. Katakanlah maknanya makmum membaca tahiyat awal, imam tahiyat akhir, imam sudah derah, imam salam, dia dah habis tahiyat awal, boleh tak dia bangun? Tak bangunlah, dia perhabis tahiyat awal dia. Faham? Yang kedua pula, bila imam sudah salam, dia sudah terlepas daripada hukum mengikut imam. Jadi bila imam ketuk lepas salam, makmum tadi kena niat mufarakah tak? Kita jawab. Tak imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui situ. Makmum belakang tak ada kena-mengena dah. Dia sudah terlepas. Faham? Dia nak sujud lama ke, dia nak duduk tahiyat lama ke, tak ada masalah. Sebab tu bila imam sudah bangun lama daripada sujud sehingga habis boleh baca tahiyat, sekurang-kurang baca tahiyat, makmum masih sujud lagi, batal makmum. Situ baru ada dalam kitab fiqh. Faham? Bukan salam dan bangun. Bila salam, makmum sudah bersendirian, cuma berterusan mendapat pahala jemaah. Yang kata tak boleh lama ialah sujud terakhir. Bila imam sudah bangun dari sujud terakhir, dan janganlah makmum itu sujud lagi sekira-kira sampai imam boleh baca tahiyat akhir. Kalau sampai imam boleh baca tahiyat akhir, habis dah akad lagi pada batal makmum. Kerana kesalahan, ketidakserupaan antara makmum di situ adalah fahish, adalah keji. Soalan seterusnya. Apakah hukum ibu menyusukan dada kepada anaknya yang masih kecil? Adakah wajib? Jawabnya tidak wajib. Hukumnya sunat menyusukan dengan susu dada. Dah kan bukan saja anak kecil, anak besar pun tak ada masalah. Asal mak dia. Faham? Anak dia besar mana? Cakap tanam, tak ada masalah. Bukan wajib, hukumnya sunat. Apa hukum kalau bila azan lewat daripada waktu 15 minit? Sebaik-baiknya awal. Apa hukum buat jual beli tanpa akad jual beli? Menjual kabinet harga 20,000 tapi tidak melaksanakan akad jual beli, cukup dengan resit penyata yang ditandakan tanda tangani pelanggan. Cara paling rekah jual beli akadnya. Hukum makan minum berdiri. Apakah hukum tidur keadaan lampu nyala? Dekat hadis menyatakan Rasulullah melarang umatnya tidur seperti itu. Dengar molek. Masalah jual beli ada dalam Quran. Iaitu iwat, tukar. Harta kita wik dia, harta dia wik kita. Tu panggil jual beli. Iwadung, tukar. Kita ada duit, dia ada baju. Kita beli baju di kedai dia. Maka duit kita, harta kita wik dia. Baju tu harta dia wik kita. Tu panggil jual beli. Maka tidak ada sebarang hadis yang mengatakan mesti kena lapah, aku jual barang ini, mesti kena jawab aku beli barang ni. Tak ada hadis. Yang ada Rasulullah berjual beli dan Allah halalkan berjual beli. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Tetapi tak sebut dalam Quran, dalam hadis cara akad. Dah tu ada dalam kitab duk ngajar anak malam. Itu ijtihad ulama-ulama fiqh untuk menterjemahkan apa yang telah reda di dalam hati. Maka oleh kerana benda tu ijtihad, terjadilah perkhilafan yang luas di kalangan ulama fiqh. Jadilah benda tu khilaf. Ada mazhab kata tak wajib akad, hanya reda saja dengan harga yang dipersetujui, dan ada penyerahan barang tanpa berlaku penipuan sudah memadai. Ini pandangan masyhur dalam mazhab Maliki. Adapun yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, dia terjemahkan keredaan tadi dengan lapas. Faham lagi? Jadi kita ambil yang tengah senang, iaitulah kalau benda kecil-kecil maka dimaaf tanpa jual beli. Benda yang mahal-mahal maka kita pakai kau yang mewajibkan akad jual beli supaya tidak terjadi perbalahan. Nampak tak? Walaupun dengan surat sekalipun, mesti dengan berlapah juga. Kerana qiyas dengan ijab dan qabul.
Ijab kabul tak ada sebarang hadis kata kena kata aku nikahkan di kau. Tak ada. Cuma benda ni sabit dalam Quran. Ada ijab dan kabul. Tapi lagu mana rupa ijab kabul? Wallahu a'lam. Ulama beristihad. Buat contoh gini. Sebab tu kalau tengok kitab fiqh luas. Kitab kecek dia jawab saja. Pasal kitab tu kecek. Mana? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Kita ngaji kitab besar tak? Kitab tebal-tebal tak? Kitab fiqh mazhab. Ada kata cukup memada aku terimalah. Aku sukalah. Aku redha sah juga. Aku setujulah. Aku bergembira sangat dengan berita itu. Boleh juga. I like it. Boleh juga. Tapi kita ambil hak muktamad, hak panjang. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Kita ambil yang muktamad. Aku belilah barang ini dengan harga yang tersebut itu. Kerana al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar pada khilaf ulama itu mustahab. Jadi yang kata tak wajib akad jual beli, dia ikut pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia panggil jual beli mu'atta'. Dan orang yang kata wajib jual beli duk mengajar, betul dah. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hukum makan minum berdiri. Hukumnya makruh menaikkan benda-benda yang munasabah dalam keadaan berdiri. Rasulullah pernah minum berdiri, tapi bukan Rasulullah minum berdiri, cuma pernah. Sebagaimana Nabi pernah kencing berdiri, tapi Nabi larang orang kencing berdiri. Nabi suruh makan duduk, suruh minum duduk, tapi Nabi pernah minum berdiri. Ketika pergi ke rumah seorang sahabat, Nabi minum berdiri. Sebab apa? Sebab air ada dalam guriba yang digantung pada dinding. Guriba ni kulit kambing seekor, air buh dalam, gantung dinding, dan mulut dia ambil gitu saja belan diri. Faham tak? Jadi nak akak berat waktu turun bawah, nak duduk pula satu hal pula dah. Begitu juga Nabi beri kita kencing berdiri, makruh. Disunatkan kita kencing duduk. Tiba-tiba Nabi ada juga kencing berdiri. Bukan sunnah, kerana keuzuran. Sebab apa? Nabi sakit di bawah pelipatan lutut Nabi. Ataupun tempat tu kotor, kita tak boleh nak kencing duduk, takut kena baju kita. Maka boleh kencing berdiri. Kita tak boleh nak duduk situ, tak ada tempat nak duduk, maka dimaaf kita makan berdiri. Umpama benda yang kecil, cekelak, sakit tekak, beli cekelak berangin, kita pun takkan nak makan duduk. Bandar duduk di dalam bank, kemas cekelak duduk. Apa? Cekelak lah mulut. Kata hak kaunter bank mangung ni nak cat jari. Cekelak lah. Allah dia jari gitu. Tu orang panggil bengong lah tu. Benda tu kecil tak ada masalah, tapi jangan makan nasi diri. Benda besar, kayu khamak, makan roti belah cacang, makan cendol diri, tak comel lagu tu. Minum air zam-zam ni khilaf ulama. Faham tak? Tidur lampu menyala. Yang Nabi larang ni pasal nyala tu dulu dia nyala api. Jadi padamkan api, takut singgah di lasir gitu gini. Bila tidak ada elak, maka tak ada masalah. Jadi kalau kita buka api, tak ada mudarat api tu nak senggarkan ke bawah, tak ada masalah pula ni nak senggarkan ke bawah. Maka boleh kita tidur dalam keadaan cerah. Walau bagaimana tetap sunat tidur dalam keadaan bukan gelap gelugu. Nampak? Dalam keadaan tidaklah maknanya cerah sangat. Soalan seterusnya. Sahadat mayang saya, masa saya salang ke kanan, saya sedawa. Jadi sebutan salang saya tak jelas. Jadi saya bagi salam sekali lagi ke kanan berulang-ulang. Kalau kita sedawa atau batuk atau reheng ataupun bersin dan bacaan kita salah, sedangkan bacaan itu adalah rukun, wajib kena ulang balik. Tapi kalau bacaan itu tidak rukun, tak ada masalah. Bacaan rukun kan? Macam kata salam ni rukun ke tak? Rukun semayang. Jadi kalau salam tak betul, kena boleh tak keluar semayang? Tak, kena salam sekali lagi. Faham tak? Dawa. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah pun dah gitu. Faham? Dak butir terus. Kena salam mula. Jadi kalau dak mengganggu, tak ada masalah. Gitu kat Al-Fatihah. Sedawa, bersin, batuk. Bacaan jadi rosak, kena ulang balik. Dak ulang balik, tak sah. Sunat ke kanan juga. Kerana yang ke kanan itulah yang rukun. Nampak? Baik, soalan seterusnya.
Setelah terjadi persetubuhan mesti kena mandi wajib. Bagaimana kalau terjadi persetubuhan bukan hanya menggunakan tangan? Wajib mandi ke tak? Pula dah. Dia pelik orang gula bila ni. Ni setubuh dengan tangan pula. Wajib mandi ke tak? Siapa orang perempuan yang maknanya masuk benda-benda yang bukan kemaluan, tidak kena mandi wajib, melainkan dia keluar mani. Faham? Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Nak, tak sengaja rebah. Nak, rebah cocok sekuri apa? Tak haji mandi wajib. Faham tak? Kerana yang wajib mandi ialah berlaku persetubuhan. Artinya huyu bulu hasyafah fil farji. Faham tak? Tenggelam ke hasyafah di dalam parak saja. Benda lain tak kena mandi wajib, melainkan keluar mani. Apa kau pakai baju bergambar, gambar ulama? Boleh kata ulama. Tetapi tengok niat. Jangan niat kita tak betul. Niat kita nak membesarkan diri, nak menunjuk-nunjuk orang lain tak boleh, aku lebih pasal gambar ulama, tak boleh gitu. Faham? Niat kita untuk mengingatkan orang kepada akhirat. Boleh. Dan kalau dibawa masuk dalam tandas, hukumnya tidak sama dengan Quran, nama-nama Allah. Faham? Quran nama Allah tak boleh masuk dalam tandas. Dan gambar ulama boleh masuk dalam tandas? Boleh. Dalil ulama boleh masuk dalam tandas. Ulama sendiri risau gambar, dia sendiri boleh masuk dalam tandas. Betul tak? Tu dalil. Main ulama kena berok luar tanya. Tak. Kucing baru berak, lalu dia duduk di sejadah, adakah boleh jadi najis tempat sejadah itu? Jawabnya belum tentu. Kalau ada lekat najis pada sejadah, maka mutan najis. Kalau tak ada, taklah. Betul ke orang yang melambatkan solat subuh dan isyak adalah orang munafik? Jawabnya kalau isyak ni salah. Kerana isyak ada dua waktu solat. Satu waktu awal, iaitu lepas bang, dan satu lagi dilewatkan sunat. Dua-dua ni ada sandaran belaka. Kalau orang kata kerajaan yang bagi makan kepada rakyat boleh jadi kafir dan gerangan ini. Jawab